wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Haji Jika binti Haji Kedah selaku Mudirah Madrasah Islam yang saya sandungi hakim-hakim yang bijaksana serta adil dengan masa. Yang saya kasihi para asatizah, staf serta rakan-rakan yang disandungi sekalian. Alhamdulillah. Jadi pada petang ini kita bersama-sama untuk mengupas topik yang sangat relevan pada saat kita masa ini, iaitu tentang selawat. Kalau saya tanya seorang-seorang pada korang kan, si korang tahu selawat tu apa kan? Korang dah biasa dah dengar selawat, dah biasa hadir di majlis maulid. Tetapi kita nak mengupas lagi dalam tentang selawat yang selalu korang dengar tu. Tapi bab kata orang dulu-dulu, tak kenal maka tak cinta. Jadi saya bawakan dua panel yang jauh daripada luar negara. Jauh. Subhanallah, jauh tu. Jauh. Mana Jadi- tak tahu boleh jauh punya anak datang gitu. Allah. Kalau tahu saya sudah dijemput datang ke Malaysia. Jadi sebelum saya memperkenalkan mereka berdua, sengaja saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Anish Hakim, selaku moderator dan bekas penebang bagi jemaah umrah bagi sesi 2019. Jadi panel nombor 1 di sebelah kiri saya, nampak berjubah, berseban, Masya Allah. Beliau ialah Prof. Madya Muhammad Din Shirfan daripada Universiti Turki, insyaAllah. Allah. Sihat je? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau kita dah kenal. Jadi apa kata kita pergi ke sebelah. Jadi panel kedua kita ni, nampak ada ni berjubah apa semua, bukan kaling-kaling lah orangnya kan. Beliau ialah Maulana Johan Haris daripada Universiti di South Africa. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ana bil khair. Alhamdulillah. Ana fakir ila Allah. Allah. Dan mereka berdua ni dulu pernah belajar di universiti yang sama. Universiti yang sangat besar dan sangat dikagumi di dunia, iaitu Darul Yamin. InsyaAllah. Amin. Jadi kita sambung balik kepada topik utama kita, iaitu selawat. Apakah maksud selawat? Mana datangnya surah untuk bersalawat ni? Kok tiba-tiba kita bangun, tiba-tiba kita selawat, lepas tu kita fikir selawat ni apa? Tak, selawat. Jadi bagi mengkupas topik ini, baiklah kita menanyakan soalan ini kepada panel pertama, insyaAllah. Boleh insya-Allah. Soalannya ialah, apakah maksud selawat dan mana datangnya surah untuk kita bersalawat ni? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, soalan, terima kasih kepada tuan moderator yang telah memberikan soalan kepada saya. Pertama sekali soalan tentang apakah maksud selawat. Maksud selawat ni, kalau semalam ataupun 2 hari semalam saya search dekat Google dengan Johan, kita dapat lihat banyak betul. Banyak kita dapat tahu apakah itu selawat semua. Tapi yang dapat saya rumuskan, dapat saya singkatkan pada hari ini, maksud selawat ni ialah doa ataupun puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah surah Allah SWT supaya kita ni selawat? Kalau kita dapat lihat dalam Quran, banyak Allah sebut dalam Quran. Dalam juzuk 2 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Kemudian dalam juz 18 surah An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, kemudian taatilah Rasul. Jadi kita dapat lihat kat sini, Allah banyak perintahkan dekat makhluk. Kalau saya nak sebutkan satu persatu yang Allah telah perintah kepada makhluk ni, begitu banyak. Jadi saya ringkaskan sajalah, saya bawa dalam dua contoh saja. Tapi Allah banyak perintah yang kita ni, tapi Allah tak buat. Kenapa Allah tak buat? Sebab Allah ni adalah Tuhan sekalian alam. Tapi ada satu amalan ni, sebelum Allah perintahkan hamba-Nya,
Allah perintahkan dulu, Allah sendiri dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Ahzab juz 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Apa Allah kata dalam ayat itu? Sesungguhnya. Bukan Allah kata wallah. Allah kata innallah. Maksudnya Allah bersumpah, sesungguhnya Allah dan para malaikat ni bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Kemudian Allah sambung, ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikanlah salam kepadanya. Apa yang kita dapat lihat kat sini, kita boleh gambarkan betapa besar selawat ni sampai Allah dan para malaikat yang berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tamatkan saya punya kupasan pada soalan round pertama ni, saya suka untuk saya ada baca satu kitab daripada kitab Asy-Syifa. Beliau berkata, kalau ada orang bertanya kepada kita, apa yang Allah sedang buat sekarang ni? Dia tak salah kalau kita kata Allah sedang berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada tuan moderator. Terima kasih. Nampaknya itulah jawapan daripada panel pertama kita. Alhamdulillah. Kita pun dah tahu dah hukum selawat. Jadi marilah kita pergi ke soalan seterusnya. Kita beralih ke panel yang kedua, insya-Allah. Jadi Maulana, kita pun dah tahu dah hukum selawat. Jadi kalau kita dah tahu ni, mestilah kita nak lebih lagi. Jadi apa kata Maulana kongsikan sedikit kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi terima kasih kepada tuan moderator kerana telah mengajukan soalan kepada saya tentang kelebihan-kelebihan selawat. Jadilah kelebihan-kelebihan selawat ni kalau nak diceritakan terlalu banyak Allah, sehingga boleh dijadikan satu tajuk ceramah khas untuk kelebihan selawat sahaja. Subhanallah. Saya bagi untuk anda semua, untuk kita ambil 3 poin dulu. Selawat ni adalah satu pemudah cara kita untuk dipadamkan segala dosa dan dimudahkan untuk kita dapat pahala. Dia ada satu hadis, tapi para ulama, para masyayikh telah mengubah, bukan telah mengubah hadis, telah mengambil hadis tersebut dan mengubahnya menjadi satu bait-bait qasidah. Semua pernah dengar, saya yakin pasti semua pernah dengar. Jadi sama-sama boleh tak insya-Allah? Insya-Allah, insya-Allah. Satu salawat yang dibaca akan ditulis 10 pahala, dipadamkan 10 dosa, diangkat 10 darjatnya. Saya ulang balik. Tadi dia kata satu salawat yang dibaca, betul? Itu satu salawat dipadamkan berapa dosa? Dipadamkan berapa dosa? 10 dosa. Diberi pula berapa? 10 pahala dan diangkat 10 darjatnya. Jadi kita pada hari ini kita lihat orang kan, orang yang ulama-ulama besar, para asatizah. Kita yang baru nak berjinak, baru nak mula-mula berselawat dah kan. Mula-mula amallah 5 kali selawat dalam sehari. Mula betul awal 10 pula, 10 pagi, 10 petang. Lepas tu kita amal pula 100. Kalau satu selawat diberi pula 10 pahala dan dipadamkan pula 10 dosa, cuba bayangkan orang yang berselawat berjuta-juta ke satu hari. Allah. Berapa banyak dosa dah diampunkan, dan berapa banyak pahala dan berapa banyak tingkat darjatnya diangkat sambil tu dia berselawat. Kalau nak fikir di akal kita memang tak boleh. Tekankan kita, bukan kita pun jam. Nak dikatakan besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang berselawat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, selawat ni juga adalah pemudah untuk doa kita ni dimakbulkan. Sebab apa? Dalam satu hadis Nabi bersabda,
kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Mafhumnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap doa anak Adam ini terhijab, maksudnya terhalang kerana dosa-dosa kita lah. Tetapi sehinggalah dia menyebut nama Nabi Muhammad SAW serta ahli keluarganya. Jadi tak peliklah untuk kita kalau hari ini kita berdoa setiap hari, setiap waktu solat kita berdoa, setiap solat sunat kita berdoa, tapi masih lagi tak makbul. Kenapa tak makbul? Kita masih mempersoalkan benda itu. Cuba kalau dalam doa kita sertakan selawat puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, apa salahnya? Dan yang ketiga, selawat ni adalah pemudah untuk kita mendapat syafaat Rasulullah SAW di hari Yaumaz Ziham. Yaumaz Ziham ni apa? Bukan hari pasar malam yang serabut tu. Yaumaz Ziham ni di mana dikumpulkan semua orang daripada umat Nabi Adam sampailah ke umat Nabi Muhammad SAW. Nabi ada berapa ramai? Nabi ada berapa ramai semua? 124,000. Kalau saya salah tuan betulkan. Rasul ada 13. Setiap Nabi ada umat dia. Berapa orang kita, macam mana kita nak cari orang yang boleh memberi syafaat kepada kita hari tu? Tak lain tak bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda satu hadis, dia kata apa? Awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nabi cakap, orang yang paling utama akan mendapat syafaatku di hari mahsyar kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Bukan orang yang paling banyak amalan, bukan orang yang paling banyak sedekah, paling banyak berzikir, tapi adalah orang yang paling banyak berselawat. Tepuk dada tanya iman kita hari ini, berapa banyak kita selawat? Saya tak cakap semualah, saya cakap kepada diri saya sendiri. Kita sama-sama mengerti, betul? Tepuk dada, kita tanya diri kita, tanya pasangan hidup kita, tanya mak ayah kita, tanya kawan-kawan kita, berapa banyak dah kau selawat hari ini? Jadi renungkan, hayati dan hadamkan. Jadi saya cakap itu saja. Saya akan pulangkan kepada semua tuan-tuan itu. Alhamdulillah. Dan itu saja jawapan daripada Maulana kita. Bukan saja jawapan yang beliau beri, beliau bagi sikit baik-baik qasidah tu, bagi kita hadam baik-baik, simpan dalam hati. Jadi kita beralih semula kepada panel yang pertama, Tuan Prof. Kita dah tahu dah surah berselawat daripada Tuan Prof. Kita dah tahu dah kelebihan selawat. Jadi kita nak tahu pula masa dan hari yang sesuai untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Moderator telah menunjukkan soalan kepada saya. Sebelum saya ceritakan tentang apa soalan saya ulangi, Apakah waktu dan hari yang sesuai? apakah waktu dan hari yang sesuai untuk kita salat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum saya ceritakan tentang masa dan hari ini, saya suka untuk ceritakan sebuah hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Satu hari beliau pada datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku dah banyak bersolat padamu ya Rasulullah." Kemudian beliau bertanya, "Rasulullah, seberapa banyakkah yang harus aku salat padamu pada satu hari ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab apa? "Ma syi'ta fa in bi'ta fa huwa khair." Terpulanglah, jika lebih banyak lebih baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab pun tanya lagi soalan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika 1/4 daripada hidup ini ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab benda yang sama, "Ma syi'ta fa in bi'ta fa huwa khair." Terpulanglah, jika lebih banyak lebih baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab pun tanya lagi pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika separuh daripada hidup ini aku salat padamu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah pun jawab benda yang sama, "Ma syi'ta fa in bi'ta fa huwa khair." Terpulanglah, jika lebih banyak lebih baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab pun berkata, "Ya Rasulullah, jika sepenuh hidup aku ni aku bersolat padamu saja ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab apa? "Iza hammaka tukfa wa yughfaru laka dzambuk." Percayalah, apa yang kau hajat dekat dunia ni, apa yang kau nak dekat dunia ni akan tertunai dan dosa-dosa kau akan terampun. Jadi apa kita dapat lihat kat sini?
selawat ni tak ada tunggu masa, tak ada tunggu hari pun. Kalau kita suka suatu benda tu, kita akan buat tanpa jadual, tanpa hari pun. Macam kita zaman sekarang ni, kita suka main game. Ada ke kita pernah buat jadual, hari ni aku main game 1 jam sehari? Tak ada. Sebab kita nak main tu sampai puas. Macam tu juga solawat. Kalau kita suka selawat ni, kita tak akan buat ada jadual, kita akan buat sampai puas. Betul tak betul? Oh, Kemudian ada soalan tadi, tempat ni, tempat yang sesuai untuk solawat. Sebenarnya tempat ni di mana-mana pun kita boleh solawat, tapi yang secara khususnya ataupun tadi soalan tadi, apakah hari yang sesuai? Contohnya dalam bait-bait qasidah yang Maulana pernah kata tadi, ulama-ulama ni ambil dan jadikan sebuah qasidah. Apa dia? Bukan itu. Dia kata apa dalam bait qasidah tu? Gandakan salawat di hari Jumaat kerana Nabi sedang melihat. Jadi apa kita boleh nampak kat sini, kita ni dianjurkanlah. Contohnya hari Isnin kita salawat 100, tapi kita hari Jumaat ni kita gandakan jadi 1000, 2000. Kita suka gambar dia tu, jadi kita boleh perbanyakkan lagi. Jadi itu saja daripada saya. Sebelum saya tutup saya punya percakapan ni, ada kalan daripada guru-guru saya, macam mana kita nak salawat ni, seberapa banyak kita makan nasi, macam itulah kita salawat. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada tuan moderator. Alhamdulillah, dan itulah jawapannya pada tuan panel pertama kita. Jadi kita teruskan kepada soalan yang terakhir. Jadi tuan panel yang kedua, Maulana, apakah yang dimaksudkan apabila kita selawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita? InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada tuan moderator atas soalan yang diajukan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan selawat balik kepada kita? Itu maksudnya Allah meletakkan itu sebagai ganjaran kepada orang yang berselawat kepada baginda. Setiap perkara yang Allah letak, setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita, Allah letakkan sekali dengan ganjaran. Orang yang solat seorang dapat 1 pahala, orang yang solat berjemaah dapat 27 kali lipat ganda pahala. Jadi itu setiap perintah Allah bagi direct terus dia punya ganjaran dan apa yang dia akan dapat. Tetapi bila datang selawat, Allah letak zat dia sendiri sebagai ganjaran kepada orang yang berselawat. Umpamanya macam seorang raja yang memerintah sebuah negara, dia menyuruh rakyatnya untuk melaksanakan perintah dia, dan raja itu suka apabila rakyat dia buat apa yang dia suruh. Maka raja dia pun cakap, aku ni untuk kau. Itulah misalan yang saya dapat bagi. Jadi itu adalah misalan yang saya dapat bagi supaya kita dapat memahami apa yang dimaksudkan Allah selawat kepada kita. Jadi setakat itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada tuan moderator. Alhamdulillah, dan itulah juga jawapan daripada Maulana Adrian Haris. Jadi tamatlah sudah sesi soal jawab bagi sesi yang pertama ini, dan kita teruskan kepada sesi yang kedua, sesi soal jawab bagi tetamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bulan yang terakhir, iaitu bulan merah Muhammad Al-Fatih, kelebihan selawat. Baik, saya bagi satu situasi. Bagaimana kalian akan menyelesaikan situasi ketika kalian berhadapan dengan orang yang suka mencebik? Kau ni sikit-sikit selawat, kau ni sikit-sikit selawat, poyo lah. Contoh, sikit-sikit selawat, aku rasa serabut lah. Ada yang lagi ekstrim, bid'ah lah, Nabi sendiri tak berselawat. Contoh, how? Macam mana? Ini saya minta soalan itu bagaimana? Bagaimana anda mengatasi situasi ini? Faham? Nak saya ulang mula kan? Boleh? Boleh? Moderator? Soalan yang bagus. Saya akan cuba untuk Okey, baik. Terima kasih. bagaimana kami para pencinta Nabi apabila menerima pemahaman daripada orang-orang sebegitu yang berkata sikit-sikit selawat, sikit-sikit kau ni, sampai mengatakan bid'ah benda tu.
ini sebenarnya adalah satu masalah orang pada zaman kini. Masalah ini berunsur pada hati. Dan apabila hati ini tidak dapat lagi diubati dengan diri sendiri, susah untuk pada kami yang belajar tentang agama untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan sampaikan ilmu kepada dia. Sebab Allah kata dalam Quran, cahaya tidak dapat memasuki tempat yang gelap. Zulumat, orang yang melakukan dosa. Apabila kita berkata sebegitu, orang yang mengatakan sikit-sikit selawat, itu umpama macam dia telah membenci perkara tersebut. Sedangkan selawat ini bukan perkara kecil. Allah sendiri bersumpah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Setiap hari dengar, setiap kali Jumaat. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang-orang macam tu, dia tak boleh nak buat apa lah. Bukan tak boleh buat apa, kita doakan yang terbaik untuk dia, cuba sampaikan ilmu, cuba bagi dia sedar apa yang dia buat ni sebenarnya salah. Jadi setakat itu saja daripada saya. Terima kasih. Soalan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur dengan situasi ini. Kan dengan bersalawat, Maulana dengan Profesor sendiri kan banyak saya tidak salawat kan. Tapi kan antara lafaz murni salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Allah mewajibkan kita untuk bersalawat. Tapi lafaz murni itu menunjukkan bahawa Allahumma itu kita ambil faham Allah sendiri. Salli bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak mengatakan kita ni salawat, apa tak? Contoh nama saya Syahmir. Syahmir, salli ala Sayyidina Muhammad. Itu menunjukkan saya bersalawat. Itu apa dah? Adakah kita bersalawat selama ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita cuma bercakap Allah itu beri salawat kepada Nabi, bukan kita. Mohon penerangan. InsyaAllah boleh. Semula tu pun kira saya semua ni. Betul ini memang tak ada yang berang. Tak boleh. Tentang lah. Kita sebagai ini ada jadi ahli kena jawab soalan. Jadi macam tu lagi. Kita faham selawat ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita persoalkan kenapa kita tak nak nama kita. Okey. Tuhan kita siapa? Allah. Betul. Dan kita ni siapa? Hamba kepada Allah. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kita meletakkan Allah tu sebagai kita punya awal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu maksudnya kita sebagai hamba, kita kan berharap kepada Allah, betul? Itu adalah sebagai salah satu cara untuk kita melafazkan selawat. Tak kekok bunyi nama tu kalau kita tak. Johan salli ala Muhammad, tidur. Adam Afif salli ala Muhammad. Sebab dalam kita ada yang bagi, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah yang mula selawat dulu. Jadi daripada bina satu ada apa lagi untuk kita beri pencerahan lagi supaya terang nampak betul. Tak ada ke? Kalau saya tambah makin kalau kata orang kalau goreng tu makin hangus. Tak apa. Kali ni kita tak goreng, kita hanya bagi sekadar daripada pendapat kita. Kan kalau kita goreng nanti hangus. Tak apa. Saya cukup sekadar tu. Jadi boleh ada orang luar dia minta dalam soalan juga boleh. Kita buat benda bid'ah sikit. boleh Boleh. insya-Allah. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya kepada kedua-dua panel, boleh terangkan ataupun huraikan